Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung sikit tazkirah ma'rif kita pada petang ini, iaitu sambungan hadis yang lepas yang telah pun saya bacakan sebelum ini. Hadis daripada Nabi SAW, hadis yang ke-18 daripada kumpulan hadis 40. Hadisnya berbunyi, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khulqin hasan. Rawahu At-Tirmizi. Wa qala hadis hasan wa fi ba'dhi nuskhi husnun hasan sahih. Maksud hadis, saya ulang lagi sekali, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada, dan ikutilah kebaikan, nescaya menghapuskannya, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan katanya hadis ini hasan, dan pada setengah nashah dikatakan hadis ini hasan sahih. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita bincangkan dulu, hadis ini ada 3 perkara yang nak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan amalan kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, berperangailah dengan perangai yang baik. Ini kita bincang tentang perkara yang kedua, iaitu disebut dalam hadis Nabi, saya ulang lagi sekali, yang disebut wattabi' sayyi'atil hasanah tamhuha, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, seorang supaya bertakwa kepada Allah dengan cara memelihara diri dari sesuatu yang dipandang salah dan berdosa, biar di mana sahaja kita berada. Tetapi harus kita ingat, seseorang itu selama bernama manusia, tidak pula ianya terpelihara dari membuat kesalahan dengan meninggalkan setengah yang diwajibkan atau mengerjakan sebahagian yang diharamkan. Dan dengan ini dia telah buat kejahatan, manusia telah buat kejahatan yang dikehendaki pula supaya kejahatan yang dibuat itu dihapuskan, ya, dengan amalan kebaikan. Untuk ini Rasulullah SAW
dalam hadis yang disebutkan tadi, maka Rasulullah bersabda, ikutilah kejahatan. Maksudnya kejahatan yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tak sengaja, dengan sedar ataupun tak sedar, itu kejahatan itu kita ikutkan kejahatan itu dengan amalan mengerjakan kebaikan, supaya kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan, dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan tadi. Ini bererti kejahatan yang dikerjakan seseorang dapat dihapuskan dosanya dengan melakukan kebaikan kemudiannya. Maksudnya kita buat kebaikan selepas itu, selepas kita buat kejahatan, mungkin sedar ataupun tidak. Jadi kejahatan yang dimaksudkan di sini iaitu kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan dosa kecil, ya, dan kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan di sini juga, iaitu yang dikatakan dapat menghapuskan kejahatan itu ialah, ya, seperti solat, ya, solat sehari semayam 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kebaikan juga berkaitan dengan wuduk. Sebelum kita solat, kita kena berwuduk. Dan lain-lain lagi dari amal kebaikan yang disukai oleh agama, yang diperintahkan oleh agama, seperti sedekah, seperti wakaf, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran dan sebagainya. Di dalam hal ini, mengapa kita katakan amalan kebaikan itu menghapuskan dosa? Sebab amalan kebaikan itu diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang berlipat kali ganda pada waktu-waktu yang tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan yang kita lakukan. Contoh, kita solat seorang diri, kita dapat pahala 1 sahaja. Tapi bila kita solat berjamaah, maka kita akan dapat 27. Dalam hadis menyebut, salatul jamaah afdalu min salatil fardi 70 wa 20 darajah. Sembahyang seorang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Kelebihan dia, kemuliaannya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi kebetulan saat ini kita dalam keadaan PKP, iaitu perintah kawalan pergerakan ini, maka sudah beberapa hari, hampir dah beberapa minggu kita dah berada di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Di dalam hal ini, maka banyaklah kebaikan yang boleh kita lakukan, yang selama ini mungkin bukan kebaikan yang macam itu sahaja. Bah, kebaikan di sini dimaksudnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita itu yang baik, itu kebaikan. Solat tadi itu kebaikan. Ambil wuduk juga kebaikan. Sebab dalam bab solat ini sudah jelaskan kepada kita bahawa apa yang kita hadapi hari ini berkenaan dengan COVID-19 ini, dalam solat ini kalau kita hayati, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita solat ini. Di samping solat, maka dalam fadilat solat ini juga mencegah kita. Maksudnya kita mencegah sebelum, cegah sebelum parah. Maksudnya prevention better than cure. Maksudnya begitu. Apa yang dimaksudkan dalam sembahyang ni? Contohnya macam kebersihan. Hari ini bila kita diserang oleh COVID-19 ini, maka kita diberi panduan untuk sentiasa membasuh tangan, untuk sentiasa membasuh anggota kita supaya bersih dan sebagainya. Tapi dalam hakikat kita, kehidupan kita hari-hari sebagai seorang Islam itu, kalau kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka di sini kita dapat terjemahkan bahawa wuduk ataupun sembahyang itu membersih kita daripada bukan hanya sekadar dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan juga perkara-perkara yang kita katakan najis, kekotoran, kuman dan sebagainya yang kita hadapi di anggota kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita ambil contoh, kalau kita bab wuduk, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang
kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kita ambil dalam bab wudu dulu, ya, bab wudu, ya, sebab bab wudu ini dalam hadis Nabi SAW daripada kitab Mishkatul Masabih menyebutkan fadilat wudu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsan wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta yakhruju min tahti asfarihi. Maksud hadis, sesiapa yang berwudu dengan sempurna menurut cara yang sebaik-baik, ya, cara yang sebaik-baiknya, keluarlah kesalahan dosa-dosa kecil yang dilakukannya dari anggota jasadnya, sehingga dosa-dosa itu keluar dari celah-celah kukunya. Jadi di sini menunjukkan bahawa fadilat mengambil wudu ni juga membersihkan diri daripada dosa. Begitu juga kalau kita ni applykan dalam kehidupan kita dari sudut kebersihan membasuh tangan, maka apabila kita basuh tangan dengan bersih, maka di sana dapat mencegahkan diri kita daripada wabak ataupun kuman ataupun virus penyakit yang kita sebutkan itu. Jadi ini juga merupakan sebagai satu kebajikan, dan banyak lagi kebajikan-kebajikan lain yang akan kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita dalam saat ini. Ya, contohnya solat berjamaah di rumah bersama dengan anak-anak. Mungkin selama ini kita tak ada kesempatan untuk melaksanakannya, maka kita ambil kesempatan ini. Begitu juga sebagai seorang isteri, selama ini mungkin ada isteri yang bekerja sibuk dengan tugas di pejabat dan sebagainya, tak sempat untuk nak melayan sebaik mungkin kepada suaminya, maka inilah peluangnya untuk kita melakukan kebaikan sebaiknya, ya, sebaik-baiknya kepada suami kita ataupun sebaik-baiknya kepada anak-anak jagaan kita dalam keadaan yang macam ini. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk kita buat kebaikan, maksudnya ibadat. Semua perkara-perkara ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sebalik perkara yang kita lakukan ini sebenarnya mensucikan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini mungkin tidak kesempatan untuk kita nak melakukannya. Begitu juga dengan anak-anak di rumah, serupa juga, mungkin selama ini sibuk, ya, dengan sekolah dan sebagainya, ada peluang untuk duduk di rumah, maka ambillah peluang ini untuk supaya membantu ibu bapa dalam urusan rumah tangga, ya, berkhidmat kepada kedua ibu bapa dengan sebaik mungkin. Ini juga merupakan sebagai satu amalan kebaikan, yang mana amalan kebaikan ini akan menghapuskan diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang disebut ringkas, saya sebut ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, sungguhnya segala kebaikan dapat menghapuskan segala kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, menurut keterangan hadis sahih Bukhari dalam Muslim dari Ibnu Mas'ud, bahawa seorang laki-laki telah mencium seorang perempuan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah untuk menceritakan hal yang dia lakukannya itu. Rasulullah SAW diam saja, tak kata apa-apa, sehingga diturunkan ayat tersebut, ayat yang kita bacakan tadi, iaitu ayat innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kemudian bila Rasulullah SAW diturunkan, diwahyukan ayat ini kepadanya, maka Rasulullah SAW memanggil lelaki yang buat pengaduan tadi, lalu dibacakan kepadanya ayat tadi itu sebagai jawapan kepada pertanyaan dalam ceritanya itu. Jadi setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah, adakah ayat ini tertentu hukumnya kepadanya saja ataupun umum? Jadi Rasulullah SAW menjawab, umum, kepada sekalian orang. Jadi banyak lagi lah cerita-cerita yang berkaitan ini, kan? Tentang ibadat-ibadat. Ini dosa yang tak sengaja tapi kita lakukan, dan untuk itu maka kita lakukan kerja-kerja amal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya
amalan kebajikan itu mendapat ganjaran pahala, dan pahala itu tidak dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku dalam tangan seorang tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ni bila dia bersumpah, itulah kalimah dia, demi yang diriku dalam tangannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang sembahyang 5 waktu, kata Nabi, berpuasa dia bulan Ramadan, kemudian dia mengeluarkan zakat, dan seterusnya dia menjauhi dosa-dosa besar. Yang dosa besar lah, contohnya misalnya bunuh, makan riba, itu dosa besar lah. Murtad, berzina, itu dosa besar. Minum arak, itu dikatakan dosa besar. Disebut dalam tujuh dosa besar itu. Akan dibukakan, maksudnya baginya pintu-pintu syurga kemudian dikatakan kepadanya, masuklah dengan selamat. Ini saya ulang balik hadis daripada Abu Hurairah yang bermaksud, demi yang diriku dalam tangannya, seseorang hamba yang sembahyang 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menjauhi dosa besar, akan dibuka baginya pintu-pintu syurga, kemudian dikatakan kepadanya, masuklah dengan selamat. Itu hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang Islam, kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud pula berkata, berkaitan dengan sembahyang 5 waktu, kata Ibnu Mas'ud, jadi kifarah, iaitu menghapuskan dosa yang berlaku antara masa-masa sembahyang itu, selama dijauhi segala dosa-dosa besar. Kalau mafhumnya kita, maksudnya antara masa-masa sembahyang itu, maksudnya sembahyang 5 waktu, antara sembahyang subuh contohnya nak menyampaikan kepada sembahyang zuhur, itu antaranya. Jadi masa-masa itu, maksudnya dijauhi daripada segala dosa-dosa besar. Begitu juga antara ma'rib, antara zuhur sampai ke asar ke ma'rib ke isyak, itu juga seterusnya isyak ke subuh. Jadi maksudnya setiap waktu, setiap masa, apabila kita solat 5 waktu ini, akan sentiasa membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sehingga akan dikatakan sebagai kifarah. Kifarah ni penghapusan dosa yang kita lakukan. Kemudian berkata lagi Ibnu Umar kepada seorang laki-laki. Apa kata Ibnu Umar kepada laki-laki itu? Katanya, adakah engkau takut memasuki neraka dan engkau suka memasuki syurga? Katanya, ya. Katanya, ya. Kata laki-laki tadi itu, buatlah kebaikan kepada ibumu. Jadi kalau nak masuk syurga, kata Ibnu Umar kepada seorang laki-laki itu, dia kata, yang pertama, buatlah kebaikan kepada ibumu. Apabila ibuku masih ada lah, masih wujud, masih ada lagi bersama dengan kamu. Kalau dah tak ada, buat juga sesuatu yang baik kepada ibumu, berdoa, doakan kepada ibu. Ada hadis Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam menyebut, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lah. Anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau ibu dah tak ada, kemudian lemah lembutlah dengan ibu kita dengan perkataan-perkataan yang baik, beri dia makanan kepadanya, jadi kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, maka tentu engkau dapat masuk syurga selama engkau menjauhi dosa besar. Selagi mana engkau menjauhi daripada dosa besar dengan servis amalan yang kamu lakukan kepada ibu bapa kamu tadi itu, maka kamu akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan,
sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri ya tazkirah pendek pada malam ini, ya, pada petang ini, ya, sempena dengan PKP lanjutan ini yang berkaitan dengan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ikutilah kebaikan, ikutilah, maksudnya apabila kita lakukan kejahatan, ikutilah dengan kebaikan itu. Kesimpulannya, segala kebaikan seperti wuduk tadi yang disebutkan tadi, ya, seperti semayang, puasa, zakat, ya, dan lain-lain amalan, ya, bukan amalan, ya, lain amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan harian kita, contohnya amalan kita dengan, ya, dengan isteri kita, dengan anak kita, amalan, ya, isteri dengan suami kita, ya. Suka juga saya sebut di sini satu hadis lagi yang bermaksud, yang dikatakan yang masuk syurga ini bagi seorang perempuan itu, iaitu iza salat imra'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Ya, ini perempuan, khususnya untuk perempuan yang ada di rumah dalam perintah berkurung ini, untuk servis dia yang baik pada suaminya, untuk tentukan syurga bagi dirinya, iaitu dia kena iza salat imra'ata khamsaha, dia nak semayang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa pada bulan Ramadan nanti insya-Allah, ya, kemudian dia wa hafizat farjaha, kemudian dia jaga maruah diri dia, tutup aurat, ya. Ya, kemudian yang seterusnya, yang keempat, iaitu ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya selagi mana suaminya tidak memerintahnya untuk melakukan perkara-perkara kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taatlah, apa akan berlaku kepadanya? Dakhalat jannata rabbiha, kata Rasulullah, masuklah syurga ikut mana pintu yang ia suka. Itulah yang saya sebutkan, ya, untuk tazkirah pendek pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Ya, ada kesilapan, saya minta ampun, minta maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu adalah kelemahan pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.